Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan kepada isu panas kita hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh pilih mana satu produk yang sesuai dengan anda. Ubat gout ada, ubat gastrik ada, lebih-lebih untuk bulan puasa ini. Dan yang paling menarik adalah menjelang raya ini, menjelang Aidilfitri, di sini ada beberapa jenis produk pakaian raya yang kini trending di media sosial. Elra, produk Elra, produk bulan bintang, dan juga produk Prima Velvet. Anda boleh lihat mana satu yang sesuai dengan anda. Produk yang lain ada juga, harga cukup berpatutan cukup murah. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Okey, saudara-saudara yang saya hormati, setelah kes ataupun nama Perdana Menteri ke-9 disebut-sebut, setelah Ismail Sabri disiasat oleh SPRM, jadi pada akhirnya apa perkembangan terkini, apa keputusan terbaru? Saya dikejutkan dengan satu komen daripada netizen. Mungkin bukan saya saja, tetapi di kalangan anda yang menonton video ini tertanya-tanya, siapakah menteri kalau ada menteri yang terlibat dengan kes rasuah ini? Kalau benar ini kes rasuah, siapakah menteri-menteri yang terlibat pada ketika Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri pada ketika itu? Nah, ini ada satu komen yang saya dengar. Saya nak tengok nama-nama menteri yang terlibat. Tak kiralah dari PAS, Bersatu, UMNO, dan ambil tindakan. Semoga di dalam penjara Kajang dipenuh oleh puak-puak ahli politik dan bekas menteri. Komen seterusnya berkata, tarik semua menteri yang terlibat semasa Ismail jadi Perdana Menteri. Nah, ini satu benda baru, geng. Satu benda baru. Kali ini bukan saja ahli parlimen PN disebut. Ini kali lebih detail. Ahli parlimen PAS, ahli parlimen Bersatu, dan juga ahli parlimen UMNO disebut di dalam kes ini. Tapi bagaimanapun ini hanya komen daripada salah satu viewers daripada channel ini. Jadi menurut anda, adakah relevannya di mana MP PAS, MP Bersatu, dan MP UMNO mempunyai kecenderungan untuk terlibat di dalam kes Ismail Sabri ini? Nah, komen seterusnya berkata, tarik semua menteri yang terlibat semasa Ismail jadi Perdana Menteri. Nah, pada ketika itu ada beberapa nama menteri yang besar, termasuk daripada UMNO pun ada. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Anda boleh lihat produk mana satu yang anda mahu, yang sesuai di mata, yang sesuai di hati. Order macam biasa, macam dekat Shopee. Saudara-saudara, ini satu kejutan buruk untuk Hadi Awang, satu kejutan buruk untuk Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional, dan satu keputusan paling mendukacitakan kepimpinan pembangkang Perikatan Nasional. Anak muda UMNO jawab Hadi Awang, kami bunuh cita-cita PAS jadi kerajaan. Artikel daripada Harapan Daily bertarikh 14 Mac. Seorang pemimpin muda UMNO berkata, UMNO tidak pernah membunuh partinya sendiri apabila membentuk kerajaan dengan PH. Sebaliknya, UMNO yang telah membunuh cita-cita PAS untuk menjadi kerajaan. Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jeli, Wan Mahusin Wan Zain berkata, Presiden PAS sedang menjerut lehernya sendiri. Beliau berkata, jika PAS tahu UMNO adalah parti perjuangan yang membebaskan tanah Melayu daripada penjajah, mengapa PAS sejak dahulu lagi berterusan melawan UMNO? Kenapa Tuan Guru sendiri menentang perlembagaan, walaupun Tuan Guru mengakui bahawasanya UMNO mempertahankan perlembagaan? Jadi Tuan Guru sebenarnya sedang membunuh parti Tuan Guru. Dengan kenyataan, Tuan Guru sendiri
sehingga wujudnya amanat Haji Hadi yang menentang perlembagaan. Katanya mengulas catatan Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam Minda Presiden PAS. Wan Mahusin berkata, UMNO hanya akan membunuh partinya sendiri jika bersama dengan Perikatan Nasional. Ini kerana UMNO dan PAS adalah parti politik berteraskan Melayu. Maka jika mereka bergabung bersama untuk memancing segmen pengundi yang sama akan semakin sukar jalan untuk UMNO. Kalau UMNO bersama PN, UMNO sedang membunuh partinya sendiri. Sebab apa? Sebab pengundi dan penyokongnya datang daripada orang Melayu. Sama juga dengan PAS, pengundinya juga orang Melayu. Jadi kepada Tuan Presiden PAS, UMNO selamat tanpa menjalinkan kerjasama dengan PAS, katanya lagi. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, ini pasti satu berita duka cita untuk Hadi Awang. Mungkinkah Hadi Awang kini sudah kritikal dalam keadaan politiknya? Sudah nazak dalam keadaan politiknya, tidak mampu tumbangkan kerajaan hari ini, balik-balik cakap tentang tebuk atap lah, nak jatuhkan, nak tumbangkan Anwar lah, tak tumbang-tumbang juga. Ini satu kejutan buruk untuk Hadi Awang. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Banyak-banyak kes rasuah yang berlaku di Malaysia. Antara yang menjadi sebutan ramai pada tahun 2024, yaitu skandal rasuah di Sabah, rasuah adun berjemaah. Jadi ini melibatkan beberapa nama-nama besar di dalam kepimpinan politik di negeri Sabah, termasuk Ketua Menteri Sabah. Pada akhirnya, berkaitan dengan skandal Sabah ini, skandal rasuah ini, satu pendedahan baru di mana Albert serah bukti mencukupi pada SPRM, kata peguam. Bayangkan saudara-saudara, setelah beberapa episod video yang telah tular di media sosial, setelah ada yang kata video yang tidak diedit, yang tidak disunting telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut, dan kali ini pula peguam sudah membuat keputusan Albert serah bukti mencukupi pada SPRM. Adakah dengan ini mana-mana rasuah, mana-mana adun yang terlibat, termasuk Ketua Menteri Sabah, menteri di Kerajaan Negeri Sabah yang terlibat di dalam video itu dan nama mereka disebut di dalam kes ini, adakah mereka akan ditangkap? Adakah mereka akan didakwa? Dan saudara-saudara, kalau benar bukti ini mencukupi dan mereka semua itu didapati bersalah, apa akan jadi kepada Haji Jinor dan apa akan jadi kepada Kerajaan Negeri Sabah? Lebih-lebih lagi, pilihan raya negeri akan diadakan pada tahun ini. Saudara-saudara, pemberi maklumat skandal rasuah Sabah menyerahkan bukti yang mencukupi kepada SPRM semasa soal siasat, menurut peguamnya Mahajot Singh. Mahajot berkata demikian, anak guamnya, yaitu ahli perniagaan yang dikenali sebagai Albert, telah memberi kerjasama penuh sepanjang sesi soal siasat yang memakan masa kira-kira 11 jam. Bukti yang mencukupi telah diberikan, yang menjadikan keterangan hampir mencecah 50 muka surat. Sebarang jenayah, terutama kes rasuah oleh penjawat awam, perlu disiasat dengan segera dan teliti. Kini terpulang kepada SPRM untuk membuat tindakan. Albert yang sebelum ini mendedahkan klip video yang didakwa memaparkan penglibatan rasuah ahli politik Sabah di soal siasat dari jam 10 pagi hingga hampir 9 malam. 2 hari lalu, dia telah disoal siasat SPRM selama lebih 5 jam. Dia memberitahu Malaysia Kini yang pegawai penyiasat memaklumkan temu bual telah selesai berhubung 9 video dan mesej WhatsApp yang didedahkan berhubung skandal tersebut. Albert sebelum ini mendakwa dia telah merasuah beberapa adun di Sabah, termasuk Menteri Kanan Negeri,
sebagai pertukaran untuk lesen penerokaan mineral. Jadi ini satu lagi pendedahan baharu yang pasti menggemparkan ramai. Nah, dalam pada itu pemberi maklumat juga mendedahkan resit pemindahan uang ke akaun Fairuz. Pemberi maklumat dalam skandal rasuah Sabah mendedahkan resit pemindahan yang didakwa diberikan kepada Ketua Pemuda Parti Gagasan Rakyat Sabah, Fairuz Rendan. Ahli perniagaan itu yang dikenali sebagai Albert berkongsi resit pemindahan wang RM5.000 pada Mei 2021 untuk menyegarkan ingatan pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri itu. Nah, jadi semakin banyak pendedahan lah. Apapun kita nantikan apa yang berlaku selepas ini. Apa komen Anda?